Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Malaysia menjadi tuan rumah bagi pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSA ke-14 yang berlangsung selama 4 hari di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Lebih 1,000 buah syarikat pertahanan tempatan dan antarabangsa dari 50 buah negara menyertai pameran tersebut. DSA 2014 merupakan pameran paling besar di Asia dan antara kelima terbesar di dunia. Sementara itu, operasi pencarian ke atas pesawat MH370 yang hilang sejak 8 Mac 2014 diteruskan di Lautan Hindi. Selain itu, berita ASEAN juga memaparkan lawatan Menteri Pendidikan dan Latihan Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam dan mesyuarat ke-16 pencemaran jerebu merentas sempadan. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Pameran Peralatan dan Teknologi Pertahanan Defence Services Asia 2014 DSA menyaksikan ruang pameran Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur dipenuhi dengan peralatan ketenteraan canggih abad ini. Ia merupakan platform yang terbesar disediakan bagi merancangkan lagi industri pertahanan dan keselamatan di rantau Asia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke pameran tersebut. DSA 2014 membuka peluang kepada Malaysia serta negara ASEAN untuk menjalinkan kerjasama yang lebih erat khususnya dalam industri pertahanan. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berkata penganjuran DSA kali ini menjadi pemangkin untuk negara peserta mengkoordinasi bidang pertahanan masing-masing bagi menghadapi pelbagai kemungkinan ancaman pada masa depan. Satu demonstrasi menyelamat tawanan oleh unit anti keganasan Kumpulan Gerak Khas Tentera Darat Malaysia juga menjadi tarikan. Demonstrasi ini mencerminkan ketangkasan dan siap siaga anggota tentera dalam menghadapi pelbagai cabaran. Angkatan Tentera Malaysia seperti juga agensi-agensi pertahanan yang lain memainkan peranan penting dalam mengekalkan keamanan, ketenteraman dan keselamatan negara. Antara program yang dimuatkan dalam penganjuran pameran kali ini termasuk Forum Pertahanan dan Keselamatan 2014, rundingan meja bulat dalam kalangan pemerintah-pemerintah tentera di kawasan Asia, bengkel-bengkel yang dikaitkan dengan industri pertahanan dalam ASEAN serta penyaluran maklumat persenjataan dalam kalangan negara-negara yang mengambil bahagian. Pemangku Menteri Pengangkutan Malaysia Hishamuddin Husin berkata Australia mengetuai operasi mencari kotak hitam pesawat syarikat penerbangan MH370 Malaysia yang hilang yang diharap akan menjelaskan mengenai misteri tragik itu. Beliau menegaskan operasi mencari dan menyelamat diteruskan untuk memastikan sama ada ping dikesan setakat ini sebenarnya datang dari kotak hitam penerbangan itu. Beliau juga mengulangi bahawa kerajaan tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan dan hanya mengeluarkan perkembangan terkini pencarian pesawat yang hilang selepas maklumat disahkan. Beliau mendedahkan bahawa pasukan pencarian berbilang negara sedang mencari ke dalam fasa seterusnya iaitu misi bergerak dalam lautan. Beliau memberitahu pemberita selepas melawat terminal KLIA 2 bagi syarikat penerbangan tambang rendah yang baru di Sepang, Selangor. Datuk Hishamuddin berkata, Malaysia juga akan menghantar wakil-wakil dari 3 jawatan kuasa khas peringkat menteri mengenai penerbangan MH370 ke Perth untuk membincangkan tindakan seterusnya bagi mencari kotak hitam dengan pihak berkuasa Australia.
Susulan analisis dari data satelit, kesimpulannya bahawa MH370 yang hilang pada 8 Mac dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing terbang di koridor selatan dan kedudukan terakhir adalah di tengah-tengah Lautan Hindi, barat Perth. Pesawat itu membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal setelah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 12.41 tengah malam, kira-kira sejam kemudian ketika terbang di ruang udara Laut Cina Selatan. Ia sepatutnya tiba di Beijing pada 6.30 pagi di hari yang sama. Negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam mempertingkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama tersebut dimeterai melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani semasa Menteri Pendidikan dan Latihan Republik Sosialis Vietnam, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Pan Vu Luan membuat kunjungan muhibah kepada Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pihin Orangkaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar pada 9 April lalu. Kedua-dua Menteri Pendidikan membincangkan beberapa perkara termasuk peluang-peluang kerjasama yang boleh dimanfaatkan oleh kedua-dua buah negara, khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan. Brunei Darussalam merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Menteri Pendidikan dan Latihan Republik Sosialis Vietnam selaku Presiden ke-47 Majlis Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SIMEO dalam rangka lawatan kerja ke negara-negara ahli SIMEO. Tuan Yang Terutama dan rombongan membuat lawatan ke Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri di Jalan Ong Somping. Lawatan ke Pusat Media Menteri Pendidikan dan Latihan Vietnam kemudian membuat lawatan ke Pusat Media dan Perkembangan Profesional MISC Kementerian Pendidikan di City Square Brakas. MISC ini merupakan sebuah pusat pembelajaran digital bertaraf dunia, bercalakkan dan berteraskan nilai-nilai Melayu Islam beraja untuk membangunkan pembelajaran interaktif yang berkualiti tinggi. Tuan Yang Terutama juga melawat pusat SIMEO Voktek di Gadong. Tuan Yang Terutama dialu-alukan oleh pengarah pusat tersebut, Awang Haji Muhammad Sharifuddin bin Haji Muhammad Saleh. Pencemaran jerebu merentas sempadan terus memberi impak ke atas rantau ASEAN di mana sesetengah negara anggota kadangkala mengalami kesan yang berat dan sebahagian lagi kesan yang ringan. Bagaimanapun, ia tidak syak lagi meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap masyarakat, kepelbagaian bio dan alam sekitar serta ekonomi. Menteri Pembangunan Yang Berhormat Pihin Orangkaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy menyuarakan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat kali ke-16 Jawatan Kuasa Pandu Peringkat Kementerian Serantau mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan. Mesyuarat dihadiri oleh para perwakilan dari negara-negara ASEAN. Mesyuarat antara lain membincangkan pengemaskinian tentang kebakaran dan situasi berjerebu di negara-negara terbabit, kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan Komprehensif Indonesia dalam menangani pencemaran jerebu merentas sempadan, kemajuan perkembangan sistem nisbah bahaya kebakaran, pelaksanaan strategik penelitian semula, program dan aktiviti Jawatan Kuasa Pandu Peringkat Kementerian Serantau MSC.
Kerjasama ASEAN berarti saling berhubungan, saling membuat jalinan dan saling mendukung untuk kepentingan bersama serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang perdagangan, pendidikan, keamanan bersama, kebudayaan dan lain-lain. Auda Berita ASEAN malam ini juga memaparkan operasi besar-besaran di Malaysia untuk mengesan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang belum berdaftar. Pengusaha mi di Laos menubuhkan kumpulan koperasi untuk menjana pendapatan lebih. Lembaga Pelancongan Singapura STB melancarkan siri kedua acara dan kegiatan Tourism 50 dan perarakan boneka yang dianjurkan oleh pertubuhan NGO di kawasan pelancongan wilayah Siem Reap, Kemboja. Laporannya bersama ayah Haji Abdul Hamid. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia sedang menggerakkan operasi besar-besaran untuk mengesan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang belum berdaftar di seluruh negara. Februari lepas, Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, operasi pemutihan tersebut akan dijalankan secara mengejut bagi mengesan Taska yang belum berdaftar seperti yang ditetapkan dalam Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. Operasi pemutihan ini bukan bertujuan untuk menghukum tetapi mengatasi kekangan dan mengetahui masalah kenapa masih terdapat taska yang tidak berdaftar. Taska yang tidak berdaftar akan mengundang pelbagai risiko, bukan sahaja kepada pemiliknya, malah kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Antara alasan yang digunakan pemilik yang enggan berdaftar kerana mereka menjalankan operasi secara kecil-kecilan dan berdepan masalah kewangan. Sehingga kini terdapat sebanyak 3,172 taska berdaftar di seluruh negara dan jumlah tersebut masih tidak mencukupi dengan keadaan semasa. Akibatnya, masih ada taska tidak berdaftar yang tetap menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka. Langkah mendaftar bukan sahaja memberi keselesaan dan keselamatan kepada kanak-kanak yang dihantar, malah taska berdaftar juga layak menerima beberapa insentif daripada kerajaan, antaranya subsidi yuran asuhan kanak-kanak dan yuran kursus asuhan. Sekumpulan pembuat mi di kampung Kama Pomio di daerah Kong, wilayah Champasak, Laos berusaha untuk mengembangkan pasaran mereka di wilayah selatan setelah mereka bersatu sebagai kumpulan koperasi untuk menjana pendapatan lebih. Dengan penubuhan satu kumpulan, pembuat mi akan mendapat manfaat daripada pendapatan pasaran yang lebih besar. Awal Februari lalu, sepasukan pegawai kanan mengadakan lawatan ke kawasan di bawah projek pengurusan sumber asli di Saravan, wilayah Champasak. Projek tersebut dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan dana antarabangsa bagi pembangunan pertanian dengan dana pertambahan daripada kerajaan Laos. Mi dihasilkan tanpa menggunakan sebarang bahan kimia dan pembuatnya sudah terkenal kepada pelanggan tempatan dan di negara-negara jiran, terutamanya Kemboja. Mereka kini coba untuk meningkatkan penghasilan bagi menembusi pasaran yang lebih maju di Kemboja. Lembaga Pelancongan Singapura STB telah melancarkan siri kedua acara dan kegiatan Tourism 50. Ia merupakan kempen selama setahun bagi memperingati 50 tahun pembangunan pelancongan di Singapura. Fasa kedua itu dipanggil Rediscover atau menemui semula yang memberi peluang kepada orang ramai melihat pelbagai daya tarikan tempatan yang jarang mereka lihat. Bermula bulan April hingga Oktober tahun ini, pelbagai acara menarik disediakan untuk setiap orang yang merangkumi bidang kesenian, warisan, tarikan dan sukan.
Fasa kedua Tourism 50 Rediscover bertujuan untuk menarik warga Singapura untuk mengalami sekali lagi pemandangan biasa dan bunyi di Singapura. Pelbagai pilihan kemudahan ditawarkan kepada pengunjung tempatan dan luar negara bermula dari Dewan Memorial Sun Yat-sen Nanyang sehingga ke Muzium Negara Singapura. Muzium Sukan Singapura dan Stadium Negara juga menjadi tarikan yang baru. Perarakan boneka gergasi yang dianjurkan oleh pertubuhan NGO di kawasan pelancongan wilayah Siem Reap, Kemboja mendapat sokongan yang kuat daripada rakyat dan pengunjung antarabangsa. Perarakan ini disertai oleh ribuan pengunjung dari dalam dan luar negara dengan pelbagai bentuk persembahan mereka. Matlamat utama acara ini ialah memberi peluang kepada rakyat Kemboja dan pelancong untuk sama-sama bergembira selain memberi inspirasi melindungi hidupan liar di Kemboja dan perlindungan alam sekitar. Acara juga bertujuan untuk menarik lebih ramai pelancong ke Kemboja. AUDA mengimbas kembali sidang kemuncak ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan pada bulan Oktober 2013. Para pemimpin ASEAN bersetuju secara keseluruhannya yang ASEAN telah mencapai perkembangan yang substantif dalam merealisasikan Komuniti ASEAN 2015, terutamanya dalam pelaksanaan inisiatif mercutanda. Para pemimpin ASEAN mengulangi komitmen mereka untuk bekerjasama rapat dalam memenuhi sasaran Komuniti ASEAN yang belum dicapai di bawah 3 tunggak utama: kerjasama politik, ekonomi dan sosio-kebudayaan. Para pemimpin ASEAN juga menekankan pentingnya memastikan semua program dan projek memberi faedah praktikal kepada rakyat ASEAN. AUDA untuk mengikuti berita ASEAN, AUDA boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.